يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. Rawahu Al-Hakim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah umat-umat yang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat yang terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyaknya berseronok, terlalu bermewah-mewahan, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi dan bermusuhan, dan hasad menghasad sehingga menjadi zalim dan menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Keterangan hadis. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan begitu rancaknya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu helah. Di saat itu hilanglah nilai akhlak yang wujud, melainkan kecurangan, khianat, hasad menghasad dan sebagainya. Marilah kita merenung maksud hadis ini dan marilah kita bermuhasabah. Hadis yang kita baca pada pagi ini sederhana panjangnya tetapi mengandungi makna yang besar buat kita semua. Apa yang disebut oleh Nabi SAW lebih kurang 1500 tahun yang lalu dapat kita saksikan kebenarannya berlaku pada zaman kita mutaakhir ini, yang merupakan zaman yang banyak fitnah ataupun banyaknya ujian keimanan yang boleh mengheret kita kepada jauhnya dan tersasarnya matlamat kehidupan kita. Seringkali saya tekankan bahawa matlamat hidup kita ni tak boleh lari daripada 3 perkara. Yang pertama, mesti kita berperanan sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua, mesti berperanan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, mesti berperanan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah. Dalam melaksanakan 3 perkara ini, sudah pasti di sana perlu kepada kekuatan iman, kekuatan kerohanian ataupun namakan nilai spiritual yang hebat. Ataupun dikatakan nilai modal insan yang mesti ada pada setiap individu Muslim itu. Inilah yang dapat dikecapi oleh golongan generasi awal umat Islam yang berjaya dibentuk dan dibina oleh Nabi SAW, yang dahulunya mereka adalah golongan di kalangan yang bergelar jahiliah, hidup dalam keadaan terumbang-ambing. Tapi apabila diberi makanan roh yang cukup, iaitulah Islam, pacak dalam sanubari mereka, mereka menjadi golongan yang hebat, golongan yang terbilang sehingga Allah puji mereka dalam Al-Quran sebagai ummatan wasata yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Bahkan mereka jugalah yang mampu mengundurkan ataupun mengalahkan 2 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, yang ditakut oleh ketamadunan yang ada pada waktu itu. Namun begitulah, apabila kehidupan manusia ini dia ibarat putaran roda. Satu masa dia akan berada pada di bawah. Bila berada di bawah itulah menandakan bahawa manusia dalam keadaan keruntuhan nilai moral ataupun nilai modal insan.
hilangnya penghayatan terhadap iman ataupun nilai ketakwaan mereka kepada Allah. Maka hilangnya nikmat iman dan takwa itu bukanlah datang secara begitu sahaja. Dia ada suatu asbab yang menjadikan mereka jatuh ke lembah tersebut. Maka asbab-asbab itu ataupun sebab-sebab itu termasuklah apa yang diamarankan oleh Nabi melalui hadis yang kita baca tadi. Nabi menyatakan di sana ada 6 penyakit. 6 pekeh penyakit ini kalau terbelenggu kepada umat Islam, maka rosaklah. Sebagaimana yang sudah pun membelenggu umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu mereka ini juga mendapat bimbingan wahyu petunjuk. Tetapi malangnya apabila mereka tak jaga diri mereka. Mereka tidak kekal untuk istiqamah mentaati perintah Allah Ta'ala. Maka mereka melakukan kesilapan. Terutamanya di kalangan Bani Israel. Golongan ahli kitab. Kalau kita baca tafsir Quran, kita akan jumpa watak-watak mereka ini. Terutamanya dalam surah Al-Baqarah begitu banyak menghuraikan kisah mereka ahli kitab ini. Bani Israel, mereka mensia-siakan nikmat petunjuk yang Allah kurniakan kepada mereka. Akhirnya mereka melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Maka perkara-perkara yang mereka lakukan itu ialah sebagaimana yang disebut oleh Nabi yang kita baca sebentar tadi. Yang pertama, penyakit itu termasuklah terlalu banyak berseronok. Menjadikan diri mereka itu lupa akan tanggungjawab. Inilah penyakit yang mesti dibendung. Dan inilah penyakit fitrah manusia yang kalau tak dikawal, maka menjadi-jadi perangai dia. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda pada hadis yang lain, menyebut bagaimana kelalaian manusia itu dengan akibat berseronok. Maka punca nak mari seronok ni bila dia rasa masa dia panjang. Masa dia banyak. Tubuh dia rasa sihat. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang melekakan manusia, yang mengheret manusia kepada kelalaian. Iaitulah nikmat waktu sihat dan juga waktu lapang. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat. Maka manusia dia rasa dia sentiasa segar. Dia dalam keadaan tidak ada rasa apa-apa. Maka waktu sihat itulah dia panjang langkahan dia. Sehingga kan dalam keadaan waktu sihat itu dia tak manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Maka bila dalam keadaan bila sakit barulah manusia ni dia sedar. Dia sedar nak kembali kepada Allah. Cuba kita perhatikan dan perhalusi diri kita sendiri. Waktu segar mega ni panjang langkahan kita. Mari sakit lutut baru teringat ngaduh Allah, Allah. Tak. Mari sakit gigi baru teringat ke Allah. Waktu sihat tu kan semacam rasa macam ke hidup ni tak mati-mati dah. Ataupun rasa hidup ni selama-lamanya. Tak. Tapi bila Allah timpakan sakit pada kita, maka sebenarnya ia membawa rahmat. Nabi sendiri pun menyebut apabila musibah itu tertimpa kepada satu kaum itu, ia satu rahmat. Rahmatnya apa? Satu medan muhasabah. Kalau dia celak mata hati, dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau mata hatinya buta, maka dia akan menganggap itu satu perkara yang menyusahkan. Bahkan mereka mencemuh dan tidak reda dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Sebaliknya orang beriman, dia akan rasa reda. Maka dia akan dapat tahu ini satu peringatan Allah. Amaran Allah supaya apa? Jangan leka sangat. Ataupun jangan terlalu asyik sangat. Maka Nabi datangkan serangkai nikmat sihat dengan waktu lapang ni, dia saling berkait, akan bawa manusia kepada apa? Kelalaian. Bila sihat panjang langkah, maka waktu pula masa banyak kosong, maka dia pun asyik buat benda-benda yang tak bermanfaat. Terutama zaman kita hari ini, cabarannya ialah teknologi yang begitu mengheret kita kepada kelalaian. Gadget-gadget yang ada tangan kita ni, Android, smartphone ni. Tak sedar kita. Kadang-kadang duk pegang ke handphone ni, sejam habis tak sedar. Sebab apa? Layan ke WhatsApp. Ataupun Facebook. Ataupun WeChat dan sebagainya. Channel-channel aplikasi yang melekakan kita. Sehingga akhirnya kita ni tidak ada rasa keinginan untuk
berzikir paling tidaknya, beristighfar paling tidaknya, ataupun membaca Quran, jauh sama sekali lah. Lagilah bila dah manusia makin lama makin dia tak sedar dirinya tidak diikat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mari timbul penyakit nak berseronok tadi mengatasi segala-galanya. Maka panjang langkahan seronok tadi, marilah rasa nak berhibur, nak galak, nak joget, nak nyanyi macam-macam. Sebagaimana itulah yang telah berlaku kepada negara-negara umat Islam, termasuk negara kita sendiri. Sehingga itulah menjadi satu perkara yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Bila penjajah meninggalkan negara kita, walaupun fizikal mereka sudah tidak kelihatan, orang yang bermata biru, rambut perang ni, tapi jiwa mereka tersemak dalam sanubari kalangan orang Melayu kita, orang Islam kita di tanah Melayu ni. Kita pula membudayakan cara hidup mereka. Mereka joget, kita joget. Mereka nyanyi, kita nyanyi. Mereka mengenakan pakaian yang mendedahkan aurat, kita pun mendedahkan aurat. Maka bila dah terbelenggu dengan penyakit-penyakit dalam keadaan yang disebut Nabi tadi, berseronok sehingga akhirnya dia mari timbul perasaan nak bermewah-mewahan. Dia mari serangkai selalu. Dia berjakit selalu. Bila nak seronok ni, maka dia menarak kepada apa? Nak bermewah-mewahan. Sebabnya, bila sama-sama dah berseronok, sibuk duduk dengan cara pemakaian yang dilihat sebagai nak gambarkan bertamadun kononnya, ataupun dilihat sebagai negara maju kononnya, maka mengenakan pakaian-pakaian sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Parsi yang menguasai dunia sehingga mengheret masyarakat kepada gaya hidup yang bermewah-mewahan. Di zaman pemerintahan Parsi, Kisra, bagaimana penerapan pembawaan kehidupan itu nak gambaran mewahnya, tapi berlaku kemewahan tadi di antara dua darjat. Kelas atasan dengan kelas bawahan memang jauh dia punya jarak perbezaan. Dia tak ada kelas pertengahan. Sehingga akhirnya membawa kepada kemewahan tadi melampau-lampau. Maka manusia bila dia dah terperangkap dengan rasa nak berseronok ni, dia akan kejar juga nak kepada kemewahan. Bila dah kemewahan ni menjadi satu matlamat dan agenda utama, maka disitulah timbul perasaan ataupun keinginan mereka ni sehinggalah melampaui batas. Dia akan cari juga jalan menghimpunkan harta-harta tadi, walaupun jalan itu jalan yang batil. Jalan yang tak betul. Walaupun di sana ada sempadan dan batas, halal haram, tak kira dah. Yang penting, bahang dulu, rembak dulu. Bila dah mari perasaan begitu, maka mulalah dia ataupun golongan tersebut, dia tidak ada timbul lagi dah rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka dah mula rasa kecenderungan melakukan sesuatu yang melampaui batas itu, sehinggalah mereka sudah rasa benda itu perkara yang lazim, perkara yang biasa. Bila dah jadi biasa dan budaya, maka masyarakat dah terbelenggu dengan situasi itu, maka terima seadanya. Bila dah mari terima seadanya, ni bahaya ni, penyakit ni. Dia mari orang kata apa? Reda dengan apa yang berlaku. Sedangkan ia satu kemungkaran. Ia suatu perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Nabi pernah menyebut ar-reda bil kufri kufrun. Reda dengan kekafiran, kafirlah kita. Reda bil maksiyah, maksiyah. Reda kepada maksiat, maka maksiatlah kita. Walaupun kita tak buat, tapi kita terima seadanya. Suasana itu berlaku. Maknanya begitulah akibatnya bila Nabi sebut penyakit-penyakit 6 serangkai ini kalau mari terbelenggu dalam masyarakat kita ataupun dalam dunia umat Islam, jika tidak diatasi, maka seolah-olah perbuatan umat Islam itu reda dengan penyakit ini ataupun reda dengan kewujudan penyakit ini. Maka bila reda walaupun tak buat tapi membiarkan ia berleluasa, maknanya dia adalah penyakit yang dimaksudkan Nabi ini mengundang kecelakaan. Sebab dia akan berakhir dengan apa dia? Berakhir dengan kezaliman. Bila berseronok, nak bermewah. Bila nak bermewah, perlu kepada harta. Maka dia kumpul harta banyak-banyak, tak kira halal haram. Kemudian nak menghalalkan lagi pemilikan harta yang mewah tadi, yang banyak tadi, mesti melalui jalan penipuan. Jujur, tak kaya. Sipir dia begitu dah kehidupan ni.
Siapa jujur memang dok kaya. Sebab tu ada buat istilah mun nega-nega Nabi dok kaya mu. Tak. Disebut nega Nabi ni apa? Ikut peraturan, ikut hukum. Tak. Kalau nega kapitalis, nega Yahudi kaya. Sebab apa? Penipu. Tak. Tipu. Maka bila tipu ni, maka dalam tipu menipu ni lah dia akan berlaku perebutan. Perebutan harta benda dunia sehinggalah akan mengheret kepada permusuhan. Permusuhan lah. Sebab apa? Sebab bila orang ni dia cah keting orang ni cah keting orang ni. Orang ni tipu, orang ni tikah, orang ni tikah, orang ni. Maka timbullah kemarahan. Maknanya timbullah permusuhan. Bila timbul permusuhan, maka timbullah apa yang dikatakan hasad menghasad. Dia mari dengki dah. Bila dah penyakit dengki ni, PhD ni, susah lah nak rawatnya. Kalau PhD CJ, tak apa boleh ngajar di universiti. Ni PhD yang tidak bertauliah ni, perasaan hasad dengki yang melampau ni. Sehingga akhir sekali apa? Dia mari bertindak dengan tindakan zalim. Zalim ni macam-macam lah pendekatan dia. Dengan merampas harta orang tanpa haknya, ataupun merampas sesuatu pemilikan tanpa haknya, ataupun cuba meruntuhkan sesuatu yang baik untuk dia dapat semata-mata demi nak capai matlamatnya walaupun dia tu tak layak ataupun yang bukan ahli. Termasuklah ia merangkumi semua perkara seperti yang kita saksikan pada hari ini dengan realiti masyarakat kita dalam keadaan suasana pandemik COVID-19, dengan keadaan banjir yang sedang melanda. Ada segelintir kalangan orang Islam ni dia mari ulang penyakit-penyakit dahulu ni. Dalam keadaan kita nak mengurus selia kestabilan negara dengan berusahanya berlakunya penyatuan ummah, perpaduan ummah. Tapi ada pula jenis model orang Islam sendiri, bangsa Melayu kita, pala masuk air. Dia mari nyakit umat terdahulu ni. Dia mari apa? Dia mari nak seronok, nak bermewahan, nak kepada kedudukan sesuatu benda tu, sehinggalah tak kira dah halal ke haram perbuatan mereka itu, mereka cuba meniupkan hasad menghasad. Tak. Mari timbul perasaan dengki. Bila dengki tadi, timbullah permusuhan yang membawa kezaliman. Dia nak runtuhkan kestabilan yang ada. Maka ini penyakit yang bahaya. Yang Nabi sebut ni menjadi suatu perkara realiti. Panduan kepada kehidupan kita di akhir zaman. Di mana sekalipun berada, di zaman mana sekalipun berada, inilah panduan kita. Sebab Nabi sebut terang-terang dah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ni. Kalau kamu berpegang pada dua perkara ni, maka kamu takkan sesak selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran. Wa sunnati, itulah hadis Nabi SAW. Maka kita baca hadis ni, Nabi beri amaran kepada kita. Supaya kita berwaspada. Kita akan berhadapan dengan golongan-golongan, akan sentiasa ada golongan-golongan seperti ini di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman di mana kita berada, maka kita kena berwaspada. Maka kita lihat pada realiti zaman kita ni, ada rupanya hak Nabi sebut penyakit ni. Tak. Macam tadilah kita sebut tadi. Dalam keadaan nak kekalkan perpaduan umat Islam, ada timbul kumpulan kalangan Melayu Islam kita, semayabang juga, takbir Allahu Akbar juga. Tapi dia mari menyakit takabur macam iblis ni. Dia rasa dia lah sempurna, dia rasa dia lah betul belaka, hak lain tak betul, hak lain salah. Hak lain buat comel loteng pun nampak salah juga, dia lah betul. Walhal dia waktu diberi peluang untuk buat laksanakan tanggungjawab, tak buat comel pun. Bahagian sembang dia lebih pada orang, maknanya. Tak. Zaman dia gelap 22 bulan. Tak. Ibarat apa dia? Bulan matahari ada macam tak ada. Tak. Ibarat dia begitu. Waktu mereka memerintah. Bila naik pemerintahan, hak sedia ada, dia mari pula penyakit dia. Nak cah keting. Sampai ke puluh mata juga. Orang-orang hak sebelum ni lemah, bobong air dah. Selamat molek dah. Duk paut ke rating-rating. Awal dah boleh duduk atas dahan gagah sikit. Dia panjang tekok sikit le ni ada. Orang kijau, ada orang kijau seorang tu. Dia segagah biasa le ni dah. Dia segagah dia. Pijak atas dahan gagah sikit.
Allah tekak panjang sikit. Dia tak sedar kaki patah tak baik lagi. Kalau salah gelecah dah licin, tak ke patah 4, patah 10 pula. Tak penyakit pula maknanya. Maka itulah hakikat manusia. Bila dia dah mari satu tuntutan ataupun desakan dunia dalam diri mereka ni, hancur lebur. Sebab itulah Nabi memberi pesanan kepada kita, bila hawa nafsu ini diperturutkan, maka akan guna segala macam cara untuk menghalalkan matlamat tadi. Untuk mencapai matlamat tadi. Ini dia katakan matlamat menghalalkan cara ni. Sehingga akhirnya halal haram tak kisah dah. Dia rembat habis. Semata-mata demi untuk memuaskan nafsu. Maka sebab itulah Allah dan Rasul perintahkan kepada kita pentingnya untuk kita menjaga takwa dalam diri kita. Tak, sebab itulah kita orang Islam tiap-tiap hari Jumaat sebagaimana hari ini, dan setiap hari Jumaat kita sentiasa diperingatkan oleh khatib apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Inilah aset ataupun harta yang paling bernilai untuk kita sama-sama jaga. Khatib membaca ayat Quran menyebut apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inilah yang maha sekali. Yang membantu kita, yang menjaga kita. Dia ibarat vaksin. Sekarang ni kita dah tahu, kita dimaklumkan sudah ada vaksin untuk berhadapan dengan COVID-19. Walaupun tak sampai lagi vaksin tu. Tapi itu satu proses nak apa? Nak mencegah daripada virus corona. Namun takwa pun begitu. Vaksin ni dah lama turun-temurun yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita untuk apa? Mencegah penyakit, penyakit ni. Ataupun penyakit-penyakit hak membawa nafsu kepada apa? Kepada melanggar perintah Allah Ta'ala ni. Maka takwa ni amat penting. Maka sebab itulah dalam proses mencapai takwa ni, Allah Ta'ala beri pakej yang banyak. Terutamanya hak paling asas pakej yang kalau kita ambil, yang kita sedia maklum, iaitulah as-solah. Allah fardukan solat kepada kita. 5 waktu sehari semalam kita suntik vaksin dalam diri kita ni. Tak guna bahasa mudah lah, musim-musim corona ni sebut vaksin ni, moga cepat faham sikit. Tak 5 waktu sehari semalam kita ngadap Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni ibarat apa? Kita suntik vaksin pada diri kita. Sebab dia berlaku proses nak perkasakan iman. Perkasakan iman. Sebab Allah sendiri menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka bila kita memiliki iman dan takwa melalui solat tadi yang kita usahakan, dia akan dapat mencegah diri daripada apa? Perbuatan keji dan munkar. Itu kenyataan Allah. Allah beri jaminan dah. Sesungguhnya dengan solat, innas salata tanha. Dengan solat itu dapat mencegah 'anil fahsya', daripada perkara yang fahsyak. Perkara yang keji, wal munkar, dan perkara yang munkar. Maka inilah yang merupakan menjadi satu benteng dan perisai buat kita solat tu sendiri. Maka bila dah pakej asas tu kita jaga molek, tambah pula dengan pakej-pakej susulan aksesori ni seperti apa? Allah suruh kita berpuasa, Allah suruh kita membayar zakat, Allah suruh kita bersedekah, Allah suruh kita berbuat kebaikan, dan juga kita melakukan amal-amal sunat yang lain seperti solat-solat sunat, solat sunat duha, solat sunat tahajud dan sebagainya. Maka semua itu ialah proses untuk tambah nilai kepada kekuatan vaksin tadi. Dan ibaratnya begitu. Macam kita lah makan nasi dengan ikan. Lepas tu campur pula dengan tambahan aksesori lain, sayur mayurnya. Untuk apa? Nak melengkapkan nutrisi dalam pemakanan tadi. Supaya tubuh badan sihat. Maka begitulah kita. Allah sediakan banyak cabang-cabang tadi untuk apa? Untuk kita dapat perkasakan iman dan takwa dalam diri kita. Sebab nafsu ini sentiasa membuak-buak. Sebabnya menjadi platform syaitan untuk asok kepada nafsu tadi buat benda-benda yang tak betul. Sebab nafsu itulah dia merupakan membawa maksud keinginan kita. Keinginan nak benda. Maka itulah bila keinginan tadi dia bersifat harus sekiranya tidak mencanggahi apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kalau dia mencanggahi Allah dan Rasul,
maka ia menjadi suatu perkara keinginan yang haram. Keinginan ni asas kepada fitrah manusia. Bila manusia ni ada keinginan, tanda dia normal, sihat. Kalau tak ada keinginan ni, tak ada nafsu bagi apa? Tak sihat lah maknanya. Tidak normal. Tak. Nafsu makan tak ada, nafsu tu tak ada, nafsu. Dia jadi macam kerah, macam robot saja. Ada jadilah. Hidup dia tidak ada keseronokan. Sebab nafsu dan keinginan tu warna-warni kehidupan kita. Tak. Kalau tak ada nafsu, jadi macam malaikat lah kita. Sehala je. Bila Allah Ta'ala kata buat, buat. Allah larang, dia pun tak buat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tak pernah ingkar akan arahan Allah dan lakukan apa yang diperintahkan Allah ke atas mereka. Mereka boleh buat begitu sebab apa? Malaikat tidak ada nafsu. Namun manusia, Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia itu ada nafsu. Bila ada nafsu, maknanya ada keinginan. Keinginan itulah dia akan panjang langkahan dia. Sebab Allah perhiaskan kita ni dengan apa dia? Minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiaskan bagi manusia itu ada keinginan nafsu syahwat dia. Kepada apa? Perempuan. Lelaki nak puang. Puang nak lelaki. Itu keinginan fitrah manusia. Kemudian keinginan nak anak pinak yang ramai. Kemudian keinginan nak harta yang berlonggok-longgok daripada emas dan perak. Kemudian keinginan nak kenderaan yang berjenama ataupun tunggangan. Kalau ni sebuah ayat tadi kuda. Tapi zaman kita tak pakai kuda dah. Pakai kenderaan lah, kereta dan sebagainya yang berjenama. Kemudian nak kepada apa? Ladang-ladang ternakan yang luas, yang ramai, yang banyak. Kemudian ladang-ladang kebun yang luas dan sebagainya. Maka semuanya itu keinginan nafsu manusia. Dan semuanya bersifat harus untuk dimiliki, untuk dikecapi. Selagi mana tidak melanggar sempadan dan batas Allah. Jika usaha untuk memiliki perkara-perkara tadi melanggar sempadan dan batas Allah, maka itu akan menjadi hukumnya haram dan berdosa. Maka sebab itulah bila penyakit-penyakit yang dinyatakan Nabi tadi kepada kita, dia ada kait rapat dengan nak capai kepada pemilikan kepada perkara-perkara hiasan dunia tadi, sehingga akhirnya manusia tadi dia akan melakukan kerosakan, terutamanya zalim menzalimi di antara satu dengan yang lain. Seperti mana kita saksikan apa yang berlaku pada dunia hari ini, berlakunya kemusnahan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Mereka sanggup membunuh sama umat Islam terutamanya. Tengok negara-negara Timur Tengah. Ini ialah akibat daripada penyakit-penyakit yang Nabi sebut ni, mereka tak ambil perjalanan. Sehingga akhirnya sama orang Islam tikang sama orang Islam. Berbunuhan sama orang Islam. Tengok berlaku di Syria, sampai ke sudah tidak sendik sampai ke hari ini. Apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di negara-negara umat Islam yang lain, semuanya dalam keadaan terbelenggu penyakit yang Nabi sebut ini. Termasuk dalam negara kita. Mujur yang di Pertuan Agong ni bernah orangnya, cerdik pandai orangnya. Sehingga akhirnya isytihar darurat. Habis senyap pokok merayang gila kuasa ni. Mujur baru. Kalau tak isytihar darurat ni, jawab dia habis huru-hara kita mau. Dia buat mari nyakit gila dah habis ni. Susah orang gila kuasa ni. Orang kata dah PM tepi, dah reti-reti PM tepi dia ni. Dia aruk lagi. Dia sedang molek lah saing orang Kijar tu. Molek sangat. Huru-hara habis dunia. Orang nak selesai comel-comel buat molek. Dalam keadaan nak stabilkan negara, negeri dan sebagainya. Dia dah reti bahasa orang panggil ni. Maka orang gini kita tak boleh berlapik-berlapik dah, biar terbutir selalu. Biar orang nampak senang, reti selalu. Supaya apa dia? Tolak terus orang ni. Jumpa selang air selalu. Kalau air dok suk Kijar tu, selang air kat Kijar biar lemah situ dia selalu. Maknanya biar reti bahasa sikit. Maka ini dia. Supaya apa? Supaya dengan kewujudan pokok-pokok jenis gini ni, dia tidak menyusahkan kita. Maka sebab itulah bila kita baca hadis Nabi ini, untuk menjadi pedoman untuk kita. Supaya kita berwaspada dan kita melaksanakan gerak kerja tindakan kita, agar kita dapat menyelamatkan kita dan juga anak, cucu, cicit, cuit kita sehinggalah pada masa yang akan datang. Maka beruntunglah kita mendapat bimbingan
panduan rujukan yang jelas yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita, maka marilah kita ambil perjalanannya supaya kita bina semula kekuatan umat Islam pada hari ini agar kembali semula dinamakan sistem khilafah Islam sebagaimana yang berdaulat sebelum ini. Sebab bila dah kejatuhan khilafah sampai ke hari ini, kita orang Islam dalam keadaan tidak ada kekuatan. Kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah pada tahun 1924 Masihi, tumbangnya khilafah itu, itulah satu-satunya khilafah yang terakhir dalam sejarah umat Islam. Bila tumbangnya, sehingga hari ini orang Islam tidak ada kekuatan. Orang Islam masing-masing tidak di bawah satu payung. Mereka dalam keadaan cara masing-masing. Tidak membawa gambaran kepada kesatuan. Sehingga Baitul Maqdis pun masih tidak ada lagi usaha untuk kita ambil daripada cengkaman Zionis. Maka itu sudah membawa kepada penanda ukur yang mana kita masih banyak lagi kena buat kerja. Itu mesej dia. Kita masih lagi banyak kena buat kerja untuk membina penyatuan ummah ini. Tok Guru dan juga pimpinan dan juga para alim ulama, orang-orang beriman mestilah memainkan peranan, memperkasakan ataupun memberi sokongan dan dokongan yang padu dalam menjayakan misi ini. Mudah-mudahan apa yang Nabi janjikan menjadi satu kenyataan, iaitulah Nabi menyebut innallaha yab'atsu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap umat itu pada setiap 100 tahun golongan yang akan melakukan gerak kerja tajdid, itulah pembaharuan, berlakunya kebangkitan, manusia kembali kepada agama Allah, lalu mereka mencapai kekuatan sehingga terbinanya semula khilafah Islam. Nabi beri jaminan setiap 100 tahun. Maknanya kalau kita ukur sifir pada kejatuhan khilafah Osmaniyah, lebih kurang 2-3 tahun lagi nak cukupkan 100 tahun. Maka mudah-mudahan usaha yang berlaku pada hari ini dan seterusnya menjadi kenyataan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Pasti akan berlaku bila Nabi sebut, pasti benar. Cuma bagaimana berlaku itulah menjadikan satu perkara yang perlu kita sama-sama ikhtiar. Sebab Allah nak jadikan sekelip mata, esok pun boleh nak berlaku. Sekarang pun boleh nak berlaku. Cuma Allah nak tengok sejauh mana pengorbanan kita. Allah nak tengok sejauh mana kita memenuhi ciri-ciri yang Allah nak. Itu saja. Tidak ada mustahil bagi Allah nak beri satu ketetapan takdir itu berlaku sekelip mata saja. Sebab kita baca sendiri dalam surah Yasin, Allah sebut apa dia? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya satu urusan itu apabila Allah kehendaki berlaku, hanya Allah berfirman jadilah, maka jadilah ia. Maka kita yakin dengan janji Allah dan juga perkhabaran Allah Ta'ala ini, maka marilah kita sama-sama usahakan untuk membina kekuatan itu, terutamanya kesatuan ummah yang telah diusahakan oleh Tok Guru pimpinan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang menjayakan agenda itu, besar sahamnya bila dikecapi oleh anak cucu dan generasi yang akan datang, hasil pengorbanan kita semua. Sebab ia bersifat apa dia? Sedekatun jariyah juga. Dalam menjayakan misi untuk membina kedaulatan Islam dan kekuatan umat Islam itu sendiri. Maka saya beritahu sekadarnya untuk pagi ini, 6 penyakit yang disebut oleh Nabi SAW kepada kita ini, yang mana kita sama-sama usaha menjauhkan diri daripada terbelenggu penyakit ini agar selamat kita di dunia dan selamatlah kita pada hari akhirat. Maka kita sekadarnya yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada hati yang tidak khusyuk.
Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal munkari wal fahsya' ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal